Setelah tiba di satu kawasan, pemandu ini bertanyakan kepada rakannya di mana seorang lagi berada. Rakannya tidak memberikan respon terhadap pertanyaan pemandu itu. Dia hanya berdiam diri dan termenung di dalam kereta. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada malam kejadian, terdapat 3 orang menaiki kereta yang sama. Mereka menuju ke Jelebu, Negeri Sembilan. Setelah tiba di satu kawasan, 2 orang daripada mereka telah turun dari kereta itu. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang sunyi dan bersebelahan dengan hutan. Mereka mendapati tiada sesiapa yang lalu lalang di situ. Setelah menurunkan 2 orang tersebut, pemandu kereta pun berlalu pergi. Kira-kira 45 minit kemudian, pemandu kereta berpatah semula ke kawasan tersebut kerana merasakan tidak sedap hati. Setelah tiba di lokasi di mana dia menurunkan 2 orang tadi, pemandu itu mendapati hanya seorang sahaja yang berdiri di tepi jalan. Di manakah seorang lagi berada? Setibanya pemandu kereta di kawasan tersebut, lelaki yang berdiri di tepi jalan tadi mengatakan, "Kita balik, biarkanlah dia." Kerana tidak berpuas hati, pemandu itu bertanyakan di manakah seorang lagi berada. Lelaki tersebut hanya berdiam diri dan termenung di dalam kereta. Tidak lama kemudian, kehilangan mangsa telah tersebar luas di media massa. Ketika kehilangan mangsa kecoh dan disiarkan di dalam akhbar, lelaki itu menyatakan kepada pemandu tersebut, "Apa-apa hal, biar aku yang bertanggungjawab." Untuk pengetahuan, hubungan pemandu kereta dan lelaki tersebut adalah rakan. Suspek kemudian ditahan polis selepas 10 hari kehilangan mangsa. Ini kerana ada saksi yang melihat suspek adalah individu terakhir bersama dengan mangsa sebelum mangsa hilang. Ketika suspek ditangkap, mangsa belum lagi ditemui. Di manakah sebenarnya mangsa berada? Apa yang lebih menghairankan, satu panggilan telefon dari individu yang tidak dikenali telah diterima oleh keluarga mangsa. Panggilan itu mengatakan mangsa telah diculik dan mereka meminta wang tebusan sebagai syarat. Penculik itu meminta wang tebusan sebanyak RM500,000 sebelum mangsa dilepaskan. Apabila pihak polis membuat siasatan terhadap kes ini, pihak polis mengesahkan tiada kes mangsa diculik berlaku. Penculik itu hanya menyamar dan ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan wang, memandangkan mangsa adalah orang yang sangat terkenal dan dikenali ramai. Mangsa sebenarnya bukanlah diculik, tetapi sebaliknya, mangsa telah dibunuh. Pasukan penyiasat kemudian menyoal siasat suspek. Ketika disoal siasat, suspek telah mengeluarkan satu kenyataan. "Mayat dia saya isikan dalam guni, telah saya campakkan di tepi jalan dan saya setuju untuk tunjukkan tempat itu." Suspek pun kemudian membawa pihak polis ke lokasi kejadian. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia, SMART, telah menyertai pihak polis Diraja Malaysia PDRM dalam misi pencarian mangsa ini. Sebaik sahaja tiba di lokasi kejadian, mereka memulakan misi pencarian dan akhirnya mereka menemui mayat mangsa yang telah reput dan diikat di dalam sebuah guni. Guni itu dikatakan dijumpai di dalam semak yang berada di dalam hutan. Guni tersebut diikat menggunakan kain denim Levi's yang dipakai oleh mangsa. Mayat mangsa dijumpai tidak berpakaian dan berada dalam kedudukan seperti posisi janin dalam rahim ketika ditemui. Mayat mangsa kemudian dibawa ke unit forensik untuk dibedah siasat. Hasil daripada pemeriksaan dan bedah siasat mendapati leher mangsa telah dijerut sebelum dimasukkan ke dalam guni. Adakah benar mangsa mati kerana dibunuh oleh suspek? Atau adakah adanya penglibatan pihak ketiga dalam kes pembunuhan ini? Mahkamah Tinggi Seremban telah memutuskan suspek bersalah dalam membunuh mangsa. Suspek yang bernama Lance Corporal Muhammad Yaakob Demyati, 44 tahun, didakwa membunuh Sabiul Malik Syafi'i, 19 tahun, di tepi jalan di kilometer 28, Jalan Kuala Kelawang, Genting Pras, Jelebu, Negeri Sembilan pada pukul 1 pagi pada tarikh 26 Disember 1999. Sabiul Malik Syafi'i atau lebih dikenali sebagai Along merupakan vokalis kumpulan Spoon yang popular dengan lagu Rindu Serindu-Rindunya. Dia dilaporkan hilang ketika popularitinya berada di kemuncak kerjayanya sebagai seorang artis.
Lance Corporal Muhammad Yaakob Demyati pula merupakan anggota cawangan pengawal pengiring di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur. Memandangkan tiada saksi yang melihat Along telah dibunuh, pihak pendakwa raya bergantung kepada keterangan mengikut keadaan. Apakah sebenarnya motif mangsa dibunuh? Menurut laporan, Along dikatakan menaiki kereta bersama Yaakob pada hari kejadian. Mereka berdua duduk di tempat duduk belakang kereta. Pada ketika ini, Along telah ditanya oleh Yaakob, adakah dia mempunyai apa-apa hubungan dengan isterinya. Ini kerana Yaakob mengesyaki Along mempunyai hubungan sulit dengan isterinya. Along telah ditanya beberapa kali oleh Yaakob tentang perkara ini. Akan tetapi, Along tetap dengan pendiriannya dan menafikan tuduhan Yaakob tersebut. Yaakob kemudian memberitahu Along yang dia ternampak Along dan isterinya berada di dalam kereta berdua-duaan. Yaakob mula berasa geram dengan Along. Dia kemudian bertindak agresif dengan mengetuk kepala Along beberapa kali. Pemandu kereta iaitu rakan kepada tertuduh yang sedang memandu itu menyuruh Yaakob supaya jangan mencederakan mangsa. Pada ketika inilah Yaakob mengarahkan rakannya itu supaya memberhentikan kereta. Yaakob mengatakan yang dia ingin membuang air kecil. Apa yang menghairankan, Along juga ditarik keluar bersama-sama dengan tertuduh dari kereta tersebut. Tertuduh kemudian mengatakan kepada rakannya itu supaya pergi balik ke rumah. Rakannya itu kemudian berlalu pergi dan meninggalkan Yaakob dan Along berdua di tepi jalan. Berkemungkinan besar segala-galanya berlaku pada tempoh ini. Selepas malam kejadian itu, Along telah hilang tanpa kabar berita. Yaakob kemudian ditahan atas sebab dia merupakan individu terakhir yang dilihat bersama dengan mangsa. Pemandu kereta yang merupakan rakan kepada Yaakob telah menjadi saksi pendakwaan ketika kes ini dibicarakan. Keterangan mengikut keadaan telah membuktikan Yaakob mempunyai motif yang kuat untuk membunuh Along. Lance Corporal Muhammad Yaakob Demyati kemudian dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Untuk membuktikan kes pembunuhan, motif bukanlah unsur yang dapat dibuktikan. Tetapi jika terbukti, ianya menyokong kes terhadap tertuduh. Merujuk kepada kes Datuk Mokhtar Hashim lawan pendakwa raya. Fakta yang mengatakan mangsa diculik dan dibunuh oleh orang lain telah ditolak dan tidak diterima oleh mahkamah. Tiada bukti konklusif yang mengatakan adanya penculikan dalam kes ini. Panggilan telefon yang meminta wang tebusan hanyalah palsu dan satu helah memandangkan mangsa adalah seorang artis dan dikenali ramai. Keputusan Mahkamah Tinggi Seremban yang menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap Muhammad Yaakob telah dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada tahun 2008. Pada tahun 2010, kes ini dibawa ke mahkamah tertinggi iaitu Mahkamah Persekutuan. Panel 3 hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara pada ketika itu iaitu Tun Zaki Tun Azmi memutuskan Muhammad Yaakob kekal menjalani hukuman gantung sampai mati setelah berpuas hati bahawa keterangan mengikut keadaan yang disandarkan pendakwa raya adalah kukuh untuk mensabitkan tertuduh atas tuduhan membunuh. Mahkamah sebulat suara berpendapat keterangan-keterangan tersebut juga mencukupi untuk menolak andaian kononnya penyanyi itu diculik dan dibunuh oleh individu lain. Ini kerana Yaakob merupakan orang terakhir dilihat bersama Along pada malam kejadian, manakala penemuan mayat mangsa di dalam guni di tempat yang sama mereka ditinggalkan telah menguatkan lagi kes pendakwaan. Sehubungan dengan itu, Hakim Tun Zaki yang bersidang bersama Hakim Datuk Seri Muhammad Raus Sharif dan Hakim Datuk Abdul Hamid Embong berpuas hati bahawa tiada sebab bagi panel tersebut menolak penemuan hakim bicara ketika pensabitkan tertuduh. Dengan itu, panel berkenaan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Seremban pada 10 April 2002 yang mensabitkan anggota polis tersebut serta Mahkamah Rayuan yang mengekalkannya pada 29 Ogos 2008. Sebelum prosiding ditutup, Hakim Tun Zaki memberitahu Yaakob bahawa peguam belanya itu iaitu Hisham Teh Poh Tiek telah mengemukakan hujah yang kuat dan bernas, tetapi mahkamah membuat keputusan berdasarkan fakta serta undang-undang. Hakim Datuk Abdul Hamid pula menyatakan mahkamah menolak hujahan peguam bela bahawa tertuduh dinafikan hak mendapat perbicaraan yang adil walaupun alasan penghakiman ditulis selepas tempoh 5 tahun 5 bulan.
Hakim Abdul Hamid berpendapat bukan semua kelewatan boleh membatalkan prosiding mahkamah kerana rayuan perlu didengar berdasarkan merit kes. Menurut beliau, lagipun perbicaraan tamat dalam tempoh 1 bulan 4 hari sahaja sebelum keputusan diumumkan pada 10 April 2002. Pada akhir prosiding mahkamah, Hakim Abdul Hamid menolak hujahan bahawa kemungkinan mahkamah rayuan mengambil kira percakapan beramaran tertuduh ketika mencapai keputusannya kerana alasan penghakiman yang dikeluarkan tidak langsung merujuk kepada dokumen tersebut. Lance Corporal Muhammad Yaakob Demyati tetap dikenakan hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Persekutuan.